Bismillah walhamdulillah hadirin hadirat para pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Video yang terakhir ini saya akan membicarakan perbezaan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kita bukan membandingkan antara orang berilmu dan orang tidak berilmu. Kita bukan nak judge ataupun kita nak tentukan dia ni orang berilmu ataupun tidak orang berilmu. Tetapi kita nak melihat diri kita terutamanya. Adakah kita ni orang berilmu ataupun orang tidak berilmu dan bagaimanakah cara kalau sekiranya pada awalnya kita bukan orang yang tidak berilmu tetapi kita ingin menjadi orang yang berilmu. Allah SWT menjelaskan a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Maksudnya, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dan peringatan hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Ayat ini menjelaskan secara ringkasnya Allah membezakan antara satu individu yang berilmu berbanding golongan-golongan yang tidak berilmu. Mereka ini tidak sama dari sudut darjatnya, dari sudut pemikirannya, dari sudut hatinya, dari sudut jiwanya dan sebagainya. Mereka tidak sama. Kerana itu Allah menjelaskan sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran, iaitu orang berilmu tadi, dia kena ambil pengelajaran dan peringatan. Kerana itulah orang-orang yang berakal sempurna. Barangkali ada individu dia tahu, tetapi dia tak mengambil pengajaran. Bahkan dia tak ambil peringatan, maka mereka ini golongan yang sama. Jadi nak membezakan antara golongan ini, kita mesti tahu dan kita mesti menuntut ilmu. Bahkan kita kena ambil pengajaran dan mesti ambil peringatan. Kerana itu akan membezakan akal kita, pemikiran kita, intelektual kita, idealism kita berbeza dengan orang-orang yang lain. Ini menjelaskan secara pasti bahawa untuk menjadi orang berilmu ni bukannya susah dan bukanlah mudah. Tetapi kita ada refleksi diri sendiri juga. Kita kena tahu kedudukan kita di mana. Adakah kita ini benar-benar orang yang berilmu? Ataupun kita ini hanya sekadar nak ambil exam semata-mata? Ataupun kita nak ambil ilmu ni, kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala? Ataupun kita nak dapat kemasyhuran di dunia sahaja? Itu kita tanya dada, tepuk dada, tanya diri sendiri. Dalam buku ini menjelaskan antara beberapa perkara yang saya nak jelaskan di sini, iaitu orang yang berilmu, orang tidak berilmu. Orang yang berilmu akan mendapat petunjuk, yakni di dunia dan di akhirat. Sama ada dia mencari pengajaran ataupun tidak, dia akan mendapat petunjuk. Termasuklah orang bukan Islam dan orang yang agama Islam. Tetapi orang yang tidak menuntut ilmu, hidupnya dalam kegelapan. Mereka ikut apa yang ajaran yang telah terdahulu tanpa mempunyai tak nak berfikir kenapa ini, kenapa ini, kenapa ini. Itu hidupnya dalam kegelapan, hidupnya dalam kemunduran, hidupnya tidak senang, hidupnya hidupnya ibarat katak bawah tempurung. Keluar-keluar tak tahu apa yang berlaku. Jadi itu masalah dia. Antara lain orang berilmu ni akalnya cerdik, tetapi orang tidak berilmu kejahilannya melampau. Ini nak membezakan orang berilmu ni sentiasa akan cerdik. Sebab tu kita tengok saintis mengatakan nak mengelakkan kita daripada nyanyuk, hari-hari kita kena menuntut ilmu. Hari-hari kita kena membaca. Sebab dia akan kita ni kalau kita tak berfikir, dia boleh melemahkan pemikiran. Antara yang paling penting, orang berilmu memastikan akhlaknya sifat mahmudah. Selain akhlak mahmudah dengan iaitu akhlak yang terpuji. Orang berilmu, akhlaknya mesti baik. Tapi kalau orang berilmu tapi akhlaknya tidak terpuji, bermaksud orang ini belum lagi mengambil pelajaran dan peringatan. Tapi orang tidak berilmu, pastinya dia akan buat kerosakan. Contoh kita ambil golongan-golongan munafik. Mereka ni akhlaknya teruk sebab mereka tak tahu agama itu bagaimana. Mereka tak tahu kebenaran itu bagaimana. Itulah yang menyebabkan perbezaan orang berilmu dan orang tak berilmu. Dan terakhir dan paling penting, nak pastikan kita ni orang berilmu itu kita menghargai masa. Ini yang paling penting para pelajar yang dirahmati Allah SWT. Kalau kelas kita pukul 2, kita lewat 2 minit tu dimaafkan lagi. Kalau kita nak jadi orang yang berjaya, kerja sekolah siapkan.
Kan, kerja latihan cikgu-cikgu bagi kita buat. Ada masa kita boleh bermain, ada masa kita boleh lepak-lepak, ada masa kita nak bermain game dan sebagainya. Tetapi sebagai orang yang berilmu, kerja-kerja sekolah kita kena biasakan siap. Kalau untuk para guru dan orang-orang yang telah berjaya, pastikan dia ada KPI dia sendiri. Dia menulis buku ke, disiapkan kerja bahan bacaan ke dan sebagainya. Jadi pastikan masa tu dah diisi dengan masa yang baik. Ada masa kita boleh berbual, tapi janganlah 24 jam itu dengan masa yang bermain game. Jadi kita ambil take time, kita bahagikan masa. Kalau dia orang yang alim, dia boleh habiskan masa berjam-jam. Tapi kalau kita taraf sederhana, kalau main game sejam, jadi kita pun buat ni pun sejam. Jadi kena gila-gila lah. Itu saja, mudah-mudahan kita mendapat manfaat. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang berilmu dan sentiasa mendapat menjadi golongan ulul albab. Dan bukan orang berilmu, tapi kita jauh daripada sifat-sifat akhlak mahmudah. Jadi kita berilmu yang kita sentiasa Allah sebut ayat terakhir saya tutup ni, Allah sebut dalam Quran, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut, iaitu fear dari Allah, iaitu orang yang paling yang berilmu. Kalau kita benar-benar bentuk ilmu, kita benar-benar alim, segala tindak tanduk kita ini, kita sentiasa takut pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita, mudah-mudahan kita berjaya dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.